Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ikhtara lana al-Islam dina fahuwa dinul akhlaqi wal adab. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajati ashabil akhlaqil hasanah hatta ja'alahum fi a'alil jinan. وأصلي وأسلم على صاحب الخلق الجميل الذي ملأ الكون بجمال سيرته وعظيم أدبه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Fadil Ustaz Syarafi selaku pengacara pembuka majlis, Tuan Haji Samsul selaku ketua rombongan, Haji dan Hajah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, iaitulah pagi 21 Zulhijjah kita ini, 21 Zulhijjah 1444 bersamaan dengan 9 hari bulan 7 2023. Alhamdulillah, kita dapat teruskan agenda program bicara ilmu kita dalam program Rihlah Haji Abu Anas dalam bersama dengan 3D pada tahun ini. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah setakat yang ana mampulah kita cuba hidupkan majlis ilmu kita ni sentiasa. Jadi mengikut modul yang telah kita letak, lebih kurang dalam ada 10 kuliah lah, ataupun 15. Campur-campur dengan bicara-bicara lain, mungkin 15 kuliah ni ada. Pada perkiraan saya lah, insya-Allah bekalan untuk kita haji tu ada dan sentiasa diperingatkan. Sebab itulah kita sentiasa ada tajuk-tajuk yang berkaitan. Selepas haji, kita mula dengan tajuk muhasabah setelah haji ditunaikan. Sebab kita nak tahu yang kita buat tu ada tersangkut di mana-mana, dan memang ada pun tersangkut. Sahabat-sahabat kita hari ni ada yang pergi umrah dan sebagainya. Mana belum haji dulu, anak kata kita tak perlu niat bersyarat sebab kita nak pergi haji. Kan niat bersyarat kan terbatal haji tengah jalan. Jawabnya haji tahun depan lah kita, kalau boleh mari. Tapi bila nak pergi ulang umrah ni, hajah jangan berani. Ada yang overconfident, terlambat lagi saya 3 hari lagi. Dia niat je, balik tak boleh nak tawaf. Dia tak niat bersyarat. Banyak kesan-kesan risiko, lebih-lebih lagi nak balik dah ni. Nak cari unta di mana, nak tahallul macam mana, banyaklah ceritanya. Pasal itulah bagi anak lah, majlis ilmu penting. Majlis ilmu dalam kita mengerjakan haji ni penting. Anda tengok ramai sahabat-sahabat kita dah mula share dalam Facebook dia, haji DIY, relax je. Umrah DIY, relax je. Dia mari sendiri, lepas tu dia buat sendiri. Lepas dia, hukum pun dia buat sendiri juga. Jadi itu masalah yang akan berlaku. Tak apa, nak mari DIY murah silakan. Kerajaan Saudi dah terbuka sekarang. Naik Saudi Airlines turun di airport, boleh cok visa 4 hari. Cukuplah nak umrah. Tak payah ambil visa lah. Visa dekat airport ya boleh. Kita kata sangat senang untuk urusan. Tapi belajar tu kena belajar. Ilmu kena belajar. Jadi kita alhamdulillah, orang yang nak ilmu dia akan cari. Pasal ilmu tu perlu dicari. Ilmu perlu dicari. Kalau kita tunggu ilmu datang je, kita pula tidak bersungguh, maka kita mengatakan satu kerugian bagi kita para jemaah sekalian bila kita tidak belajar. Jadi sekarang ni kita peringatlah kepada hajah kita ni. Tengok masa lah, kita kan ada waktu, jadual. Dia punya jadual kedatangan, keuzuran tu ada. Jangan berani, kalau rasa uzur tu nak mari. Kalau nak buat umrah juga, niat bersyarat, mesti kena ada. Niat bersyarat, kena ada. Kita pun tak sangka laju sangat dia punya program, sampai tiba-tiba dapat laporan, sudah ada yang pergi niat, lekat. Saya tanya, niat bersyarat ke tidak? Tak. Tunggulah sini. 3D bagi hotel lagi lah. Tukar tengok tu. Dia nak balik tak boleh.
selagi tak siap dia punya umrah. Banyaklah dia punya ada prosedur SOP tertentu, tapi kerja tu ada banyak kerja kata orang. Alhamdulillah kita tengok hari ni suasana di Masjid Haram penuh balik tempat tawaf. Jadi ada 3 kategori orang tawaf saya tanya tadi. Satu dia panggil orang tawaf sunat. Ada yang tawaf wada, nak balik dah. Dan satu lagi tawaf umrah. Dia tawaf umrah dah. Mana orang dah mula balik umrah. Karena itu kalau ada kawan-kawan yang bercita-cita nak datang umrah sekarang, bagi nasihat dia, tunda dulu. Orang terlalu ramai jam. Kita haji tak ada pilihan. Ni je waktu kita ada. Tapi umrah kita ada waktu kita sendiri yang pilih waktu kita nak pergi bila. Bila waktu kita nak pergi. Muharram nanti setengah separuh daripada Muharram ni tak ada dah jemaah haji. Ketika itu Kaabah ni kosong lah. Nak kata tak ada orang, Allah Ta'ala makmurkan Kaabah ni, ada je orang. Kalau tengok dah gambar masa tu Kaabah dilanda banjir tu, ada orang berenang sambil tawaf. Ada. Dia tawaf dengan berenang. Macam mana hukum dia tu. Hati tawaf berenang pun ada juga. Itu. Allah Ta'ala ni bagi ilmu, ada je penyelesaian. Macam mana cara? Dia berenang dengan tawaf. Baru ni ada keluar dalam interview, orang tanya seorang Tok Syekh Mekah ni, dia kata dia salah seorang orang yang tawaf secara berenang. Boleh jadi tak berulang dah peristiwa tu. Ada seorang tu disebutlah tahun berapa puluh tahun dulu berlakunya banjir di Mekah dan dia tawaf ketika dalam berenang. Kita kata Masya Allah, kita berenang juga ni berenang dalam peluh. Ada. Berpeluh kejap habis. Nak boleh sudah tawaf tu, semalam jumpa kawan dia kata 2 jam Ustaz tawaf. Kata buat lagi umrah esok. Lagi susah, lagi banyak pahala. lagi banyak pahala. Seronok je. Allahu Akbar. Semalam saya duduk dengan seorang Syekh Hasim. Kawan-kawan duduk mengadu lah, rumah jauh gini-gini, dia senyum. Last sekali dia kata apa? Mau mari Mekah nak pahala ke tidak? Nak. Mengadu apa dengan manusianya? Allah bagi pada rumah jauh tu nak pahala banyak. Duduklah. Lem premium ke, Janadriyah ke, mana duduk ke, di Aziziyah ke, lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Kawan tu pun tak ada nak komplain. Syekh cakap tak apa. Tuan driver jangan cakap. Oh, panah. Temperature naik lalu. Jadi kita Syekh ni boleh lah. Jadi kita kena bagi Syekh lain. Syekh harap cakap. Barulah kita rasa boleh semangat. Jadi itu di antara kepentingannya kita. Kita tak kisah nak mari DIY ke nak mari apa. Tapi bekalan ilmu kena cukup. Dan Alhamdulillah tajuk yang kita bincang ini, adab aku seorang haji dan hajah. Alhamdulillah dalam bicara kita yang lepas, ana dah sebut beberapa kali kepada jemaah bahawa positifnya kalaulah orang panggil kita haji. Ya, balik ni orang panggil hajah. Jangan marah. Kau berasa nak marah. Ustaz kata kena ikhlas ni panggil hajah aku pula dah. Ya. Tak ada masalah. Dia orang nak panggil, biar panggil. Dan kita pun, kita dah kawal hati kita, dah kontrol dah hati kita ni supaya orang panggil pun tak ada masalah, tak panggil pun tak ada masalah. Tapi kalau kita beli siap dah, beli kain tuduh comel-comel, melontar dekat Safwah ke dekat mana, kalau nak beli murah sikit, pergi Kak Kiyah dah. Jadi orang Melayu tak panggil Kak Kiyah, dia panggil Kak Kiyah. Nak pergi kedai Kak Kiyah. Kata Kiyah mana pun dokmu ni. Macam-macam lah dia reka nama tempat. Yang penting dia nak tahu nak pergi mana. Kak Kiyah lah. Ke satu masa dulu viral di Malaysia ni, cerita Kak Kiyah dulu, zaman PKP dulu tak. Jadi dia guna kalimah Kak Kiyah. Macam-macam dia. Kak Kiyah lah, Haji Tamattu' ke apa lagi dia punya istilah. Kalau nak pergi Masjid Quba, di Marinah ni panggil Masjid Quba. Kata orang Kelantan, Quba ni kerbau lah. Kata mana ada kerbau sini ada unta yang main kerbau pula. Jadi kita. Jadi kita, kalau kita masalahnya beli suatu kain tuduh hak comel-comel. Kita mengharapkan kawan-kawan hak mari ni panggil hajah, kita bagi hak comel. Kalau dia mari panggil nama biasa, tak panggil hajah, tukar kain tuduh. Beli hak Afrika je api jalan. Itu bermasalah. Hati bermasalah. Siapalah orang nak panggil. Sekurang-kurangnya bagi ana lah, positifnya panggilan itu sekurang-kurangnya dia kenal kita. Betul tak? Kita ni mudah ya. Saya kenal semua nama jemaah ni. Siapa dia? Haji dan hajah.
Ha, boleh tegur lah kau tak? Jumpa kat mak makan, ajar apa khabar? Baik. Kita pun bangga, ustaz kena aku. Saya sekali kena tipu dia harap. Ada juga ada. Kita duduk kantor sini ke, name tag ni. Masa mana dia baca, kita tak pasal. Dia sebut nama penuh kita. Syekh. Kata kakak harap ni kena bila aku ni. Kita pun tanya dia, ngaji Madinah, ngaji jamiah kau dulu, jamiah muda-muda. Ingat ke? Pasal ada juga kawan saya yang ngaji universiti dulu. Jadi tokel di bawah Taibah, apa ni, pusat jual beli Taibah kan. Lepas macam tu. Jadi saya ingat dia ni macam kawan aku juga. Saya bertanya, ngaji mana? Lah, aku tak pernah ngaji punya universiti. Aku mari daripada kapur, mari kerja sini. Lama kita kata, mau kenal mana aku? Dia pun ketawa, dia pergi akak, dia pun tunjuk. Kata bodoh aku. Bijak dia lagi pada kita. Satu lah, kak ni kena pamerkan. Kalau tak kenal kita perhati tengok nama. Lepas tu kita panggil nama dia. Haji Safri, dia tunjuk. Kenal dia dah. Tapi main haji ni, haji dengan hajah kenal belakang kita ni. Baik, itu mukaddimah lah. Kita menceriakan suasana, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita dalam kehidupan kita ni perlu berilmu. Balik nanti pun apabila kita cakap dengan orang, kita perlu kepada ilmu yang menjadi petunjuk pada jalan hidup kita. Sebab kita nak pergi ke akhirat, jalan jauh ni. Kita sekarang ni, dulu kalau kita pergi ke tempat yang kita tak biasa, kita akan tanda. Betul tak? Ini simpan yang pertama, simpan kedua ada pokok besar, simpan yang ketiga masuk kanan, masuk kiri, kita tahu. Sekarang ni yang bila mari mazhab baru ni, mazhab Wis dengan mazhab Google ni, tak tanda dah. Tak? Oh. Orang jemput mari rumah tanya location, tu ya dia panggil. Tak ada. Pakar percaya ke dia tu tak percaya sungguh. Dia panggil taklid buta dah kita ni. Percaya. Ana banyak kali kena. Dah lah kedua kuliah subuh. Siapa-siapa masuk dalam rumah Cina. Kata ni surah apa lagu ni. Alah balik pula tengah malam. Dia masuk, tak tahu dah. Wih ni dia pakat dengan siapa tak tahu. Dia hantar kita ke kubur. Siapa kubur? Betul. Ya Allah kubur. Astagfir. Pagi salah tu kata. Salah dia kena pusing balik. Tak tahu mana. Tanya budak-budak. Tanya, jumpa motosikal, kata, mana jalan nak keluar? Oh, dah terjauh dah ni, wajib masuk ni. Apa tu masuk kubur malam-malam ni? Kata, tak ada, wih hantar aku mari sini. Wih ni dua benda dia kacau kita. Kalau malam dia hantar kubur. Kalau siang dia masuk tol. Dia ada berjanji aku dengan tanya orang kubur ni. Ada berjanji aku orang tu dengan wih. Takut ada dah. Sebab tak ada masa-masa dia pergi mesti masuk tol. Nak suruh kita bayar juga duit. Macam-macam ya. Itu ke? Bukan sindiket apa tak? Itu atas dunia. Perjalanan kita ke akhirat, jalan yang selamat kita ke akhirat, jalan kita hanya dua lorong saja. Lorong yang pertama, apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jalan aku lurus. Satu jalan. Wala tattabi'us subula, mu jangan ikut jalan-jalan. Sebab jalan lain itu jalan syaitan banyak, jalan nafsu banyak, macam fatafarraqa, kamu akan tersesat daripada jalan. Maknanya lorong yang pertama yang kita boleh lalu, lorong yang telah dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Lorong yang kedua, alaikum bisunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kamu ikut sunnahku. Maknanya kita ada dua lorong saja yang selamat. Kemudian nak faham lorong ni, nak baca dia punya penjelasan, itu yang dikatakan perlu kepada penjelasan para ulama yang muktabar, yang memahami Al-Quran dan Sunnah, barulah kita akan selamat. Jadi nak pergi ke akhirat ni jalan jauh. Perjalanan ke akhirat dia perlu pada dua dimensi. Satu dia panggil perjalanan dengan hati. Ini yang kita tak nampak. Dia panggil rihlatul qulub ila Allah, perjalanan hati menuju Allah. Sekarang ni perjalanan kaki kita nampak. Kita melangkah ke masjid, kita pergi cari rezeki, kita pergi bantu orang, itu dia panggil jalan dengan kaki. Tetapi menuju pada Allah Azza wa Jalla, dia perlu satu perjalanan khas, nama dia rihlatul qulub, perjalanan dengan hati. Kita hari ni alhamdulillah haji dan hajah, mari haji. Di kalangan kita mungkin ada yang berbeza-beza tingkatan. Ada orang yang kuat keikhlasan dia, ada orang yang sederhana. Itulah dalam sini lepas kita bincang tentang haji 3 kategori kan. Haj, Daj, Zaj.
Kita nak yang pertama tu, haji yang ikhlas datang. Hati kita biar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di situ datangnya kita nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana setelah kita haji ditunaikan? Kita tak nak ulang balik syarah tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita insya-Allah. Maka yang kita nak hari ni, bagaimana adab kita? Bagaimana etika kita? Bahasa orang sekarang ni panggil tata kelola kita dalam kehidupan sebagai seorang haji dan hajah. Ini penting. InsyaAllah nanti balik saya akan bekalkan 50 siri kuliah. PDF, bukan PDF, dia punya link YouTube. Tajuk dia nya, dulu kita bagi CD. Saya bawa bagi CD. Lepas tu CD tak valid sekarang ni. Kalau bawa orang ketawa, dia tu ustaz, kereta saya mana pakai CD lagi. Alah, kita ni ketinggalan zaman, tak tinggal juga. Nah, dulu CD, dulu kaset. Lepas tu mari CD. Lepas tu mari sekarang ni MP3 kan. Lalu ni tak ada tiga-tiga, pakai tak begitu je, tak tahu. Pakai jadilah dia dah. Nah. Dia pakai link dengan telefon, dia tak ada main dah. Dia share dengan kereta, dia panggil Bluetooth apa dah. Menuju kita pandai kot sebut, kalau tidak nampak darat dengan kita. Bolehlah. Jadi kita akan bagi 50 ni haji dengar setiap hari, nak pergi kerja ke, balik kerja dengan atas kereta, insya-Allah. Yang tak ada kerja dengar di rumah. Kita syarah kepada kitab nama dia Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin kitab yang masyhur. Sehingga kan kita tanya jemaah haji Cina, mau beli kitab apa balik ke Cina? Dia kata dua kena beli. Satu Quran, satu lagi Riyadhus Salihin. Tanya dia boleh baca? Dia kata, "La, tak boleh baca." Mau beli apa? Dia kata, dua kitab ni ada, berkatlah rumah kita. Riyadhus Salihin dengan Quran. So, no, kita kadang-kadang orang-orang Cina ni, dia suka bercakap atas lepas maghrib. Ada tak jumpa Cina? Dia mari, dia buka telefon, dia nak terjemah translate. Dia cakap Cina, dia kata terbit bahasa Malaysia, kita kan ada terjemah yang salah. Macam-macam dia cakap dengan dia. Kitanya Cina ni boleh ni hau masa tu, lepas dia jawab lain pakai sudah. Tak ada nak jawab dah kita. Maknanya kita kena beradab, bagaimana keadab, bagaimana etika supaya dia panggil semangat haji ni jangan dilunturkan. Berasa lemah sikit, kita cari balik. Tambah lagi dengan majlis ilmu, majlis apa. Sebab itulah ada setengah orang ni dia kata tak bagus pergi haji waktu muda. Kita kata bagus, pergilah dulu. Nanti tua mari pula, insya-Allah. Sebab cita-cita tu ada. Tu orang duk viral, pak beradik boleh mari haji. Jadi budak-budak tu mari. Anak dulu mari waktu masih lagi remaja lah kita mari. Bila balik tu ayah kita bawa mari haji. Oh seronok dia kata. Jadi tak sah kita. Makcik nak pergi tawaf kita bawa. Orang nak ucap Hajar Aswad bawa nak. Dalam masjid tu tempat raung semua orang tua-tua ikut kita belakang. Nah, jadi seronok masa tu sihat walafiat. Jadi kita kata tak ada. Bagi anak lah positif lah, kalau mari tua pun boleh, mari tua, mari muda pun boleh. Apabila dijemput oleh Allah Azza wa Jalla datang. Tak sedut mikir banyak. Ni ada jemaah kita kata dia 3 kali fikir baru terima tahun ni nak mari haji sebab duk mikir muda sangat ni kalau pergi haji dah kan. Nak jaga momentum lepas pada haji itu susah. Kita kata taklah susah sangat. Yang susah ni bila kita lara, kita lalai, kita lupa, ghaflah. Lupa kepada Allah Azza wa Jalla, kita susah. Jadi kenapa nak susah? Nabi galakkan kita mari, tak dapat haji, mari umrah. Setiap 5 tahun sekali, jangan lebih daripada 5 tahun. Kita kena mari umrah sekali. Kalau boleh mari haji, hajilah. Ni ada jemaah ni mari haji 25 tahun dulu. Dia kata dia ni nak buat haji ke orang lain. Kata 25 tahun ni, kalau baju pun lusuh. Kalau kereta pun masuk pos paku dah tu. Tak, lama sangat. Kenapa kita duk rasa haji ni wajib sekali je ustaz? Betul, haji wajib sekali. Tapi setiap kali kita haji, berapa banyak dia punya kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada jemaah haji. Begitu besar. Jangan duk rasa mudah lah. Tak, saya haji dah ni nak bagi orang lain. Kita ni suka sangat bagi pahala ke orang. Macam kita terbanyak pahala sangat. Saya cakap betul ni dah. Hari ni kita kecek semati dia. Macam kita banyak pahala. Semua benda nak bagi orang. Mana pahala kita? Sepatut kita meraih pahala yang begitu banyak sebab bekalan kita ni banyak, rasa banyak ke cukup. 2 hari lepas kita pergi jalan tengok di perkuburan Ma'la. Haji dan Hajah duk tengok macam mana orang bumi dia lah tu. Nabi duduk di kubur dia menangis. Nangis.
Saya nak Osman pergi kubur menangis. Kita pergi kubur, pernah tak kita menangis pergi kubur? Pernah. Bila? Waktu ayah mati. Tak, mak meninggal. Waktu suami meninggal ke isteri meninggal, nangislah dia kata. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa, orang mati lama. Tapi kita pergi kubur, kita boleh menangis. Boleh tak? Sebab kata di para ulama, salah satu daripada cara nak melembutkan hati dengan ziarah kubur. Dalam hadis Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Di peringkat awal Islam dulu, aku larang kamu ziarah kubur. Sebab takut orang buat benda-benda. Orang jahiliah ni pelik, dia pergi bertepik di kubur meraung. Nabi kata sekarang, ala fazuruha. Sekarang kamu pergilah ziarah kubur, fa innaha tuzakkirul akhirah. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ada riwayat kata, wa tuzahidu fid dunya, menjadikan kita zuhud dalam dunia. Kita kena pergi ziarah kubur dengan niat tu. Niatnya nak beri manfaat kepada orang mati, kita doa untuk dia. Manfaat kepada kita dengan kita mengambil pengajaran, ibrah, lembutkan hati kita dengan perkara tersebut. Baik, mukadimah kita pun panjang ini. Kita pergi kepada al-adab. Bila kita kata adab seorang hakun yang haji dan hajah, apakah adab? Jawab dia, adab ni 3 dimensi. Tulis ni. Adab ada 3 dimensi. Yang pertama, al-adabu ma'allah. Adab kita dengan Allah. Yang kedua, adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab kita dengan makhluk. Makhluk itu kita sendiri dah. Adab kita dengan kita. Kadang-kadang kita tidak beradab kepada kita sendiri. Kita tidak beradab untuk diri kita sendiri. Ini masalah kita. Maka 3 perkara saya akan huraikan secara ringkas-ringkas lah, insya-Allah, setakat mana masa yang kita ada. Yang pertama, kita nak al-adabu ma'allah. Adab dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis, adab kita dengan Allah. Apa dia adab kita dengan Allah? Yang pertama sekali, iaitulah Allah SWT minta supaya kita 2 perkara. Boleh. Allah Ta'ala minta kepada kita 2 perkara. Berdasarkan kepada ayat, tulis, surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dengan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Jadi para jemaah sekalian, macam mana kita nak faham? Allah suruh kita mengabdikan diri kepada dia dalam masa berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Terkejut Haji dengan Hajah. 24 jam ni, bila kita nak makan, bila kita nak tidur, bila kita nak bekerja. Tulis itu. Ibadat ada 2 kategori. Ibadat ada 2 kategori. Yang pertama dia panggil ibadat khususiyah. Ibadat bila sebut ini, aku sedang beribadat. Maknanya kita sedang buat amalan. Solat, zikir, baca Quran, berpuasa, tawaf. Itu dia panggil beribadat secara khusus. Satu lagi yang 24 jam ni dia panggil ibadat umum. Sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba Allah, maka kita wajib mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Ini dia panggil beribadat. Termasuklah dalam kehidupan. Nak keluar kerja, kita nak kerja. Kita keluar dari rumah dengan niat apa? Niat mencari rezeki yang halal. Tapi nak niat cari rezeki halal tu, kerja kita kena halal dulu. Lama kerja tak halal, nak gimana? Cari rezeki halal. Awak kerja mana? Kerja di bank riba. Jadi tak jadi? Jadi awak kerja mana? Kerja kedah jual arak contohnya. Kedah judi. Tapi lillahi ta'ala boleh? Lah, tak boleh. Macam orang sembelih babi je. Babi ni bismillah, takbir raya tu. Allahu akbar, bismillah. Jadi tadi tak jadi. Maknanya yang pertama sekali haji dan hajah, kita kena pilih
nak suruh jadi mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala ni, kita kena pilih kerjaya yang halal. Kalau ada yang tak halal sekarang ni, alhamdulillah, Haji Najah masih ingat lagi perjanjian kita dengan Allah di Arafah. Janji tak janji? Kita berjanji bahawa kita akan hapuskan benda-benda yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau ada lagi saham-saham yang tak patuh syariah, perbetulkanlah. Oh, dia kata, Ustaz, kita ada masa sikit. Yalah, sekarang ni kita ada masa, kita duduk Mekah mungkin payah nak kena pergi isi borang sana sini. Kalau tak boleh buat online dah. Tapi biar ada cita-cita. Andai kata kalau kita mati, kita sudah bertaubat, cuma tak sempat nak uruskan pertukaran tempat. Oh, dia kata banyak ustaz cakap bab mati ni. 2 hari lepas saya jumpa dekat bawah ni, ada jemaah haji tu, dia mari tanya soalan, kawan dia tanya. Dia kata ni haji ni tak tawaf, bukan jemaah kita ni. Haji ni tak tawaf lagi ni. Dia kata kenapa tak tawaf lagi? Tunggu isteri dia haid. Kita kata memanglah salah satu ciri-ciri suami misali ni menjaga hak isteri. Tapi saya tanya sepatah. Kita tanya sambil gurau tapi dia tersentau. Kata kalau tuan mati hari ni, haji sudah kan belum lagi? Terkejut dia. Kalau kita mati hari ni, mana kena pada haji semula? Sebab belum selesai lagi haji lagi tak tawaf dengan sa'i. Rukun. Oh, kalau macam tu saya nak pergi tawaf. Kata, pergi tawaf kata. Saya bukan nak matikan awak, tapi andai kita mati, bermakna kita belum lagi selesai haji. Jangan mudah-mudah. Sebab itulah jemaah kita awal-awal lagi haji, pergi tawaf. Siapa ada tu orang kata, saya duduk depan Kaabah dah tadi, tapi ingat hajah tak di tawaf. Rugi awak, tawaflah dulu. Bukan senang Allah Ta'ala nak beri ruang kepada kita. Orang tak ada, kita duduk depan Kaabah, tiba-tiba kita sayang hajah, tunggu nak tawaf. Tak, jangan. Jadi kita pergi dulu, selesaikan kerja kita, kemudian kita bawa hajah pergi tawaf. Dengan sama ada kita tawaf sunat ataupun kita pergi tawaf umrah, Allah Ta'ala Maha Kaya. Jadi kita dengan mati kena cepat. Kena cepat. Kalau ada orang mari nak masuk Islam, ajar aja mengucap. Yang kata tunggu hari ni hari Sabtu ni. Hari Isnin baru pejabat agama buka. Kalau dia mati, awak bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Kenapa kamu tak Islamkan dia pada saat itu? Kalau dia datang. Tapi kalau dia baru mari tanya nak kena Islam, baru nak tahu maklumat, itu lain. Tapi kalau dia kata aku mari ni nak masuk Islam dah, saya dah kaji dah setuju dengan Islam, ajar terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar dia mengucap. Anda kata dia mati, dia ada kunci untuk kita selamatkan dia. Ingat waktu di Arafah, saya ingat tazkirah kita dulu, Abu Talib, Nabi rayu dia, ya ammi qul la ilaha illallah. Ammi, pakcik, kata la ilaha illallah. Kalimah inilah aku nak berhujah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk bawa mu ke syurga. Nak kata apa? Pakcik dia pun tengih suka. Tengok Abu Jahal sebelah, Abu Jahal duduk gini kepala. Tak mengucap akhirnya. Jadi kita dengan mati, jangan cuba berani-berani. Nantilah saya taubat. Taubat selalu. Istighfar, tadi kita dah baca istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah, 100 kali Nabi kita duduk istighfar. Maknanya di sini dipanggil kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya semua perkara yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla kita lakukan. Sama ada perkara itu perkara wajib ataupun ada perkara harus. Bila kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kita niat dengan baik, kerja kita juga halal, maka dia mendapat pahala ibadat. Oh, banyaklah pahala macam tu. Banyak pahala. Hajah kita ni muslimat ni. Bukan nak bodek muslimat hari ni, tapi nak beri pahala banyak. Ramai di kalangan kita yang berkerjaya. Betul tak? Suami pula tak apa nak kerja mana. Tak ada sini ni, ada marah. Ataupun uzur. Kadang-kadang suami kerja dah tapi sakit. Allah Ta'ala takdir macam-macam. Ataupun hari musim Covid dulu kena buat, tak kerja sampai hari ni. Kita ihtisab. Mengharapkan pahala. Aku beli ni, tak wajib atas dia nafkah. Wajib atas suami. Tapi suami tak ada duit nak kata apa. Tak? Kita niat, kita beri ke suami itu sedekah. Boleh pahala. Jangan pula suami ambil kesempatan kerak video ni. Dekat atas ke bini, boleh pahala. Hari-hari aku tak kerja dah. Jangan. Itu hak dia. Hak suami itu tanggungjawab dia. Kena bagi nafkah. Tapi kalaulah keadaan terdesak, hajah niat ya. Apa yang kita beri makan ni, kita beli makan ni, niat sedekah. Walaupun suami masih sendiri makan, boleh pahala. Nabi kata hatta luqmah
suapan yang kami letak dalam mulut isterimu tu, kalau kamu niat, itulah nafkah kita, tanggungjawab kita, semuanya berpahala. Jadi perempuan wanita kita ni, kalau dia duduk rumah, tolong masak, tolong macam-macam dia punya pahala, ruang untuk meraih pahala sangat besar. Pasal itulah antara, maka kita dengan hak Allah Azza wa Jalla yang pertama sekali mesti mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa kita ada tajuk tentang tauhid kan. Esok lusa. Jadi kita akan sambung di situ tentang hak Allah. Jadi sekarang ni saya nak berpindah kepada yang kedua, hak Allah Ta'ala juga, iaitulah kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadat yang paling baik sekali, kita lakukan yang fardu. Jangan terbalik. Ada setengah orang ni, dia jaga hak sunat lebih kuat daripada jaga fardu. Contoh, nak dengar contoh ke tak? Ana jumpa seorang haji, bukan haji lah, kawan kita juga. Dia kata, Ustaz, saya Alhamdulillah Tarawih tahun ni tak miss. 30 malam tak lari. 8 rakaat ya, tak lari pun. Bukan 20, kau 8 rakaat. Tak apalah, sekurang-kurang jadi tak lari. Itu tajuk kita ni, dia tak lari. Saya pencuik dia. Haji saudara, solat Zuhur, Asar, Maghrib di mana? Dia pesengih di rumah. Kita kata wallahi ajaib. Solat yang Allah fardukan, mu solat di rumah. Solat seorang tak ikut jemaah. Tapi duk besar kau tarawih tu sebab nak buat cerita sedap. Saya tak miss tarawih tahun ni. Kita kata bagus, tapi tidak tepat dengan tindakan. Sebab yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, amalan yang paling baik untuk hamba aku mendekatkan diri kepada Allah, kepada aku, iaitulah amalan menjaga yang fardu, mamtaratu alaih, amalan yang aku fardukan ke atasnya. Jadi yang fardu ni kita kena jaga. Solat fardu, jaga. Sebab itulah kita solat fardu kena jaga betul-betul. Orang yang boleh berdiri, diri. Orang yang tak boleh berdiri, tengok setakat mana tak boleh diri. Kita kena cek balik, semok balik. Nak solat atas kerusi tu setakat mana dia punya tahap boleh tak boleh. Itu yang pertama sekali, fardu. Puasa fardu kena jaga. Apa saja Allah Ta'ala fardu kan, kena jaga. Itu yang pertama. Kemudian jaga yang sunat. Sunat tu nombor 2. Kembar tu, tapi nombor 2 ranking dia, selepas daripada fardu baru mari sunat. Di antara amalan sunat yang kita kena jaga para haji dan hajah sekalian, iaitulah sunat rawatib. Sunat rawatib ni saya dah sebut nama. Apa nama tajuk dia? Projek Mega Mampu Milik. 12 rakaat ni jangan. Kalau boleh, kita berdiri. Kemudian hak tambahan lagi tu, hak tidak mau akad tu, kalau rasa tak kuat nak saya sambil duduk lah. Boleh pahala separuh kan. Sama juga dengan tawaf. Tawaf hak fardu, hak rukun, berjalan, jangan pergi naik tu. Saya tengok ramai orang pakat nak naik skuter. Kata apa naik skuter? Awak tak boleh, dia naik. Kita tanya, hak naik tu, saya duduk, kita ni lepas solat saya duduk bawah dekat dengan orang naik tempat beli tiket. Kita parking situ lah sambil tunggu, kalau subuh nak tunggu duha ni. Mari. Mudah-mudah ni hajah ni mari sengih-sengih pok dia. Kata hajah nak gimana tu? Naik motor. Kata tarah dia ni bukan tarah naik motor, ni tarah jalan kaki. Tanya kenapa naik motor? Suka-suka. Di mana konsep ibadat? Umrah tawaf itu ibadat. Bukan suka-suka, tapi nak ke suasana. Tengok kawan-kawan mari umrah semua naik motor belaka. Dia pun nak naik motor juga. Tu ya punca. Jadi ibadat kita kadang-kadang terganggu dengan benda-benda macam ni. Kita kena letak itu. Ibadat kita terganggu. Maka jagalah solat sunat ni sebagaimana yang telah kita kempen daripada awal dulu sampai hari ni. Saya kempen besar-besaran, buat keluar risalah, keluar macam-macam kita keluar. Supaya haji dan hajah istiqamahlah dengan amalan ini. Aku seorang haji dengan hajah. Kita dah hajah, kalau tak sempat qabliyah tu, boleh qadha. Qabliyah zuhur tu tak sempat. Sebabnya, ialah musyawarah panjang. Habis-habis kita sampai di surau, di masjid, orang dah qamat kan. Tak boleh nak salat sunat. Salat dulu dengan imam. Lepas zuhur kita tambah. Kita solat pula 4 rakaat qabliyah tu. Nak sambah, nak tasyahud awal ke tak tasyahud awal ke nak cepat, boleh ya 4 rakaat straight.
Tapi hati-hatilah takut jadi 7 rakaat. Dah kaya kuat ni. 3 ke 4. 3 baru. Lepas tu naik 3 ke 4. 4 pula tu. Akhir kali 7 rakaat baru sudah. Lama dia kata haji ni. Maya sunat. Jadi, tu yang bimbang. Hak jamak ni. Bimbang takut tak tahu berapa rakaat. Sama juga solat witir. Witir yang paling minimal kita buat, yang elok lah, kita buat 3 rakaat lah. 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Jangan kata dia jadi maghrib. Eloklah 3. Tapi kalau nak buat 5, bagus ni lalu. Takutnya 7 tak habis lagi ni. Suami wanita tak habis lagi. Berapa rakaat dah witir ni. Jadi kita ni, ini di antara perkara yang patut ditangisi oleh kita sendiri, iaitulah tentang hilangnya khusyuk. Hilangnya khusyuk dalam ibadat. Hilang. Nabi sebut dalam sebuah hadis, dia kata akan berlaku di akhir zaman nanti orang hilang khusyuk dalam solat. Tak kira dalam Melayu ke Arab. Boleh ni keluar berita masjid besar di Arab Mesir, Tok Syekh sendiri dia lupa baca Fatihah. Semaya raya tapi lupa baca Fatihah. Yang kita peliknya orang belakang tak tegur tu. Patut belakang dia tegur subhanallah, subhanallah. Dia tak irau juga alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada orang tegur. Kita satu masjid boleh lupa. Macam mana nak buat? Baru ni satu negeri solat Jumaat. Maya Jumaat. Imam lupa baca. Lepas pada Jumaat tu dia buat kedai kopi pun dia. Lepas tu dia telefon, ada kawan kenal. Ustaz, apa hukum? Kata hukum tak sah maya Jumaat tu. Habis? Sepatutnya kalau kita tak khayal, kita tegur, imam, awak tak baca tadi. Tak baca Fatihah ke apa benda. Tak ada orang boleh tegur sebab tak ada siapa confident. Inilah yang kita kata, kita satu kehilangan besar dalam jiwa kita hari ini, hilangnya sifat khusyuk. Punca mari daripada mana punca kehilangan sifat khusyuk? Puncanya kita lara dalam kita ketika kita solat. Tak ingat apa yang kita baca, tak ingat apa yang kita buat. Karena itulah bagi kita lah, solat jemaah zaman kita ini sangat-sangat membantu kita untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah hilang khusyuk. Manakala kita ramai-ramai ni ingat juga rakaat dah. Kalau terlupa rakaatnya ada seorang dua. Tapi masalah sekarang ni tak ada orang lupa, lupa belaka satu masjid. Ini masalah. Jadi kita kena letak situ. Jadi jagalah solat sunat. Kita dah bincang dah tentang bilangan solat sunat, solat rakaat dulu. Kemudian bila kita datang kepada beradab dengan Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara lah kita kena beradab. Kemudian kita beradab pula dengan Nabi SAW. Tengok risalah yang kita beri itu, apakah tanda-tanda kita cinta kepada Nabi SAW? Jawabnya, cinta kita kepada Rasulullah SAW, semua hak Nabi bagi tahu, yang benar, yang sahih, yang telah sampai kepada kita, kita kena buat. Ana buat satu dalam satu buku nanti, haji dan hajah boleh ambil, nama dia Sunnahmu Amalanku. Menarik buku ni, kecil lah. Lebih kurang buku Mekah ni juga. Sunnahmu Amalanku. Dalam mukaddimah tu, kita bawa 3 kisah bagaimana sahabat apabila menerima ajaran daripada Nabi SAW. Contoh yang paling dekat lah, tajuk kita tadi, tajuk apa? Projek Mega 12 rakaat. Yang meriwayatkan hadis 12 rakaat ni siapa dia? Iaitulah Sayyidah Ramlah. Ramlah ni nama dia Ummu Habibah. Tulis Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Dia kahwin dengan Nabi ketika Abu Sufyan masih kafir lagi. Berlawan dengan Nabi. Anak dia jadi menantu, Nabi jadi menantu dia, tapi pok dia kafir. Tak kata apa. Habibah Ummu Habibah radhiyallahu anha kata apa? Dia kata, semenjak aku dengar hadis 12 rakaat ni, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar. Kecuali uzur syar'i lain lah. Itu orang tak jangan tanya pula. Adik dia nama Ambasah. Dia kata, tak pernah aku tinggal 12 rakaat ni sejak aku dengar daripada kakak aku Ummu Habibah.
Mari rawi yang ketiga pula Auf. Dia kata tak pernah aku tinggal. Tengok. Itulah gaya ulama hadis. Dia akan sebut aku tak pernah tinggal, tak pernah tinggal, tak pernah tinggal. Jadi saya pun nak juga haji dan hajah hari ini kita buat pengakuan insya-Allah kata. Kami juga tidak akan tinggal 12 rakaat projek ni selagi kita mampu, selagi kita hidup biiznillah azza wa jalla. Alhamdulillah. Bila kita kempen projek mega ni ramai. Bila pergi pula masjid yang sama, ada pakcik-pakcik mari dia bisik dia tu, Ustaz doakan saya. Semenjak saya dengar hadis daripada Abu Anas dulu, ya, kempen tajuk ni saya tak tinggal dah 12 rakaat. Tak tinggal. Istiqamah. Bila dia bawa kereta bunyinya azan, terus masjid yang terdekat masuk lalu. Dia kata dua perkara yang kita dapat. Yang pertama kita dapat solat qabliyah. Yang kedua kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Yang ketiga kita tidak larang, tidak? Tak apalah masjid depan, tak apa. Akhir kali pukul 4 baru solat Zuhur. Mula-mula nak solat Zuhur dulu tak? Nanti masjid depan, nanti akhir kali kawan telefon, mari berhenti kedai makan ni sudah. Makan dulu. Pukul 4 baru solat Zuhur, jamak takdim. Dekat-dekat dengan asar baru solat Zuhur. Sebab jadi bila kita ada istiqamah ni, biiznillah azza wa jalla kita tidak akan lara, kita tidak akan mudah leka insya-Allah. Kemudian nak bagi faham ni. Nak suruh faham, kena cari musafir. Tak apa, ajar ya. Kalau dia tak faham, tak ada berhenti depan. Azan je, alat tu berhenti. Kita dengan kedai makan macam tu juga. Kalau banyak khilaf kan, kadang-kadang siapa makan rumah. Sedap ni. Aku gagak depan dah sedap lagi depan. Akhir kali lah kali. Siapa rumah? Cari tanya rumah tanya rumah. Masuk hari ni. Tak ya nak kelik dah. Kalau tanya kita masaklah makan dengan anak-anak makan panah semalam. Kalau garu kepala pula ayah dia. Sebab banyak sangat dia punya depan dipanggil taswif. Kita ni punca tak mau bertaubat dia sebab rasa panjang umur. Duk tengok nenek 100 tahun, opah dulu kita 80 tahun tengok hak ni. Akhir kali kita tak tahu berapa umur kita. Jadi kita kena aku seorang haji dan hajah istiqamah dengan amalan-amalan yang kita buat. Kalau boleh hari-hari cuti, ada peluang musim-musim sejuk, tak puasa pula hari Isnin, hari Khamis. Jangan lupa hari besar nak puasa ni hari Ashura. Hari Ashura tak lama nak hari ni. Berapa hari lagi? 10 Muharram itu hari Ashura. Dia hari Ashura ni 3 dimensi. 3 dimensi ada. Ahli sunnah akan berpuasa. Syiah pukul tubuh. Tengok hari Ashura, woi dia pukul sungguh. Pelapong tu. Dengan besi berdarah tu. Bukannya gurau-gurau, bukannya apa ni panggil hok buat air merah tu, sumber. Apa ni? Pewarna. Tak ada warna darah sungguh tu. 1 tahun pegawai kedutaan Iraq Kuala Lumpur dia masuk dalam pakej kita. Masa tu saya pakai Asyhad Rebo ni. Jadi kebetulan di Mina dia tidur sebelah saya. Kita pun tanya dia, mazhab ke apa? Dia kata Ja'fari. Ja'fari itu Syiah. Ya. Kata Syiah kakak ni tapi dia tak buat batu semaya. Dia ikut kita salat. Cuma dia maghrib lambat sikit. Kalau dia kita pun tanya, mu penuh pukul tubuh. Pukul. Dia kata hadza ghabi. Bohong bodoh pukul tubuh. Aku ikut macam cerdik. Dia kata mana macam cerdik? Mu pergi cari video, mu tunjuk ke aku hak serba hitam tu. Mullah dia panggil, mullah tu, ketua agama dia tu, pak lebay dia tu. Kalau puak tu pukul aku pukul dia tu. Mu pergi tunjuk dia tu. Mana ada hak kaki serba tu, hak je suruh ya. Hak je mukul, hak bodoh-bodoh ni. Baru kita tahu rupanya hak bodoh pukul tu. Sakit masa tu. Apa cerdiknya? Perpong pukul sungguh. Tanya orang di Iraq. Dia aja tengok. Pukul sungguh. Mu jangan pukul. Sakit mesti ada gurau rasa. Dia panggil itu dia panggil amal. Kita Ashura ni kita Ahlus Sunnah berpuasa. Syiah pukul tubuh. Satu lagi kumpulan, ni tak ada dengan nama. Tulis Nawasib. Nawasib ni kumpulan yang benci pada Sayyidina Ali. Dia Syiah tu terlalu melampau puja Ali. Nawasib ni kumpulan yang benci pada Sayyidina Ali. Puak ni berpesta hari Ashura. Pesta. Jadi kita pun jangan duk main. Ni ada setengah masjid ni. Ustaz, saya pergi ceramah itu. Dia istihad. Dia kata kita akan buat
kacau buat Asyura pada hari Asyura. Kata ni pun jangan jadi nawasib. Orang Nasibi dia benci Sayyidina Ali, dia pesta pada hari Asyura sebab hari tu hari matinya Sayyidina Husin. Hari Karbala dia panggil. Jangan ada main. Kita ahli sunnah lah. Nak kata Asyura, kata lepas pada tu. Hari ni kita berpuasa. Surah ni 5 jam nak boleh siap. Duk main kata Asyura, tak larat puasa. Larat tak? Kurang larat lah. Jadi hari Asyura jangan dikacau. Hari Asyura kita berpuasa supaya kita dapat pahala yang begitu banyak. Alhamdulillah, Nabi kata kafar setahun. Hari Arafah 2 tahun. Hari Arafah tahun depan insya-Allah haji dan hajjah bersedia untuk berpuasa biiznillahi azza wa jalla. Itu dipanggil dalam sudut kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hak Nabi kita bagi sunnah. Dia sunnah ni bagi dua. Kalau kata ini sunnah Nabi, hak sunnah tu ada yang wajib, ada yang sunat. Ada wajib, ada sunat. Itu dia panggil sunnah. Hak fardu, ini sunnah Nabi. Solat jemaah. Jadi ada yang sunat. Hak sunat tu Nabi kita buat macam mana solat sunat. Tak wajib. Tapi sunnah maknanya amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi dia panggil sunnah jibili. Sunnah jibili ni perbuatan Nabi yang bukan perundangan. Macam dia makan. Nabi makan buah kurma. Lagi? Dia makan gandum. Adakah bila kita makan nasi bermakna kita tak ikut sunnah? Itu dia panggil jibili. Jibili makna sifat sebagai seorang manusia. Tetapi bila Nabi upgrade, suruh makan, contohnya makan kurma untuk buka puasa. Maka bila kita tengok ini, maka dia jadi sunat apabila dibuat oleh Nabi secara ta'abbudi, secara beribadat. Tapi kalau yang dia pakai macam pakaian, itu orang duduk sebut hari ni. Adakah bila kita nak sunnah ni kita kena pakai jubah sentiasa? Budaya masa tu, tengok tak? Pernah tengok cerita Arab? Cerita hijrah ke cerita Nabi, tengok tak? Abu Jahal pakai macam mana? Mendiang Abu Jahal pakai macam mana? Jubah, serban. Adakah budaya dia masa tu? Tapi bila kita tengok, tapi kalau saya ni pakai jubah sentiasa. Sebab senang, kita biasa gini daripada budak lagi pakai tua ni jubah. Kita niat oleh kerana Nabi pakai jubah, aku nak ikut dia. Boleh pahala. Tapi kalau kita nak kata mesti pakai jubah, tak syarat. Gitu. Mesti pakai serban, tidak syarat. Sebab hadis yang kata siapa dia pakai serban lebih daripada sekian-sekian itu, hadis itu tidak sahih. Maka kita mengatakan tidak jadi satu sunnah yang khas. Tetapi kalau kita pakai kerana Nabi pakai, kita boleh pahala kerana cinta kepada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang karutnya bila dia kahwin seorang lagi, dia kata dia ikut sunnah Nabi. Saya ikut sunnah Ustaz. Ni ada seorang kawan jumpa di kedai kopi. Dia mari bisik, anak ikut sunnah. Kata sunnah berapa? Kita nak tahu juga. Dia pun tunjuk tu, isyarat ke bini muda dia tu. Siap ngejambu, keni lutut ada belakang. Kita pun tengok. Wah. Sunnah Nabi kata. Bini Nabi bukanlah sunnah lah karut kata ni kata gitu tu molek aurat bini lepas tu mari ngaku nak pakai sunnah. Tak syarat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia diberi perundangan oleh Allah Azza wa Jalla kebenaran kahwin lebih daripada 4 orang kerana sebab tertentu. Sebab perundangan. Sebab apa? Sebab perundangan. Jadi apa-apa haji kita ni seorang pun pakai begitu jelah. Tak. Bila kita tanya, kenapa Haji Saiful pakai seorang je? Dia kata dia ni ahli tauhid. Orang yang mengesahkan. Tak ada dua. Habis cerita. Tak ada dembal apa aja. Baik. Faham dah sunnah ada apa kategori? Satu sunnah yang berbentuk wajib, tak buat berdosa. Satu lagi sunnah yang berbentuk sunat, buat boleh pahala, tak buat rugi. Satu lagi dipanggil sunnah jibili, perbuatan atau pakaian atau cara Nabi yang tidak diperundangkan. Mana budaya masa tu macam tu. Macam Nabi kita makan 3 jari. 3 jari. Dia makan apa 3 jari? Kurma dengan roti. Kalau makan nasi 3 jari masuk tak? Tak masuk. Maka jadi adab haji dengan hajah dalam bab sunnah makanan, maka kita kena ambil satu, dia sudah diperundangkan. Nabi kata, ya ghulam samillah, wahai anak baca bismillah.
Kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, ambil yang depan. Maka di sini kita nak haji dan hajah, tukarlah. Kidar ke tak kidar, saya tak nak dengar. Kita mesti tukar makan dengan minum dengan tangan kanan. Tabiat lama tu terbuat lagi. Nah, ada orang minum air depan saya, maka tangan kiri kita pegang tangan dia. Haji apa teringat? Dia letak tangan, ambil tangan kanan. Ini waktu latihan. Sebelum balik ni, kalau tengok di dapur, di kantin, di apa ni, di SR kita tu ada orang minum tangan kiri, pegang tangan dia. Jangan marah, dia tak marah. Kalau hajah tengok suami minum tangan kiri lagi, pegang. Abang, Haji? Kenapa? Minum tangan kanan. Jadi kita kena guna. Nabi kita semua dia guna kanan untuk benda-benda yang baik. Termasuk pakai baju. Nak pakai baju, holor tangan kanan dulu masuk. Selipar, tangan kanan dulu. Apa saja, masuk masjid, tangan kanan. Keluar masjid, kiri. Masuk tandas, kiri. Keluar, masuk rumah, keluar. Masuk rumah. Kanan ke, masuk rumah kanan lah. Keluar, kanan juga. Dia panggil langkah kanan. Dia tak ada kiri. Sebab kita keluar, sebab kita masuk rumah pun baik, keluar rumah pun baik. Keluar nak pergi masjid, keluar nak pergi cari rezeki, keluar nak pergi ziarah, keluar nak pergi pasar. Jadi kita niat yang baik. Alhamdulillah. Ini di antara budaya-budaya yang simple. Tapi kalau tidak dibudayakan, bagaimana kata orang muda sekarang ni, membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa. Kena buat lah. Masing-masing kita haji hajah, jangan marah, jangan malu, tegur menegur sama-sama kita. Boleh? InsyaAllah. Kan watawasau bil al-haq. Jadi kita kena tegur menegur, pesan-pesan dengan benda baik. Tangan kanan tu, tangan kiri tu. Anda ingat kalau makan, setengah orang kidar ni kalau makan dengan tangan, boleh makan tangan kanan tak? Kalau dengan sudu? Sudu kanan. Makan kanan Ustaz. Cuma yang lain. Oh gitu. Oh ya. Setengah orang tu tak. Kalau kidar ni, kalau dengan sudu, kiri lalu. Kita kata campur lah sudu, makan dengan tangan. Alhamdulillah semua kedai makan hari ni ada je tempat basuh tangan. Kalau tak ada basuh tangan, kita bawa tisu basah tu. Nak kata apa? Jadi yang penting kena usahakan. Dia kata Ustaz Abu Ana benda lagu ni pun bincang. Inilah sunnah. Hadza huwal adab. Beradab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh, Nabi larang. Fa inna syaitan. Nabi kata syaitan yang makan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri itu syaitan. Jadi yang biasanya minum. Makan dengan tangan kanan, minum tu kerak tangan kiri. Kadang-kadang penceramah pun tak pernah juga. Kita nak hidupkan sunnah gini-gini, waktu minum air, udahlah tangan kanan tak sini, cekak pinggir. Perak minum dengan tangan kiri pula. Alah, pendengar bawah tu gini kepala perih-perih dia. Dia kata ustaz lagu mana pula saat ni berkecek dengan sunnah. Lepas ni terlupa sunnah pula. Jadi kadang-kadang benda yang simple, tapi kalau kita tidak bincang, maka dia jadi terlupa kita. Ingatlah, baca bismillah. Tak payahlah baca panjang-panjang, tu budak pasti tu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nabi suruh baca bismillah, bismillah, makan. Dia tak ada acara baca. Sama juga bila kita nak buka puasa kan. Orang dah azan dah, kita duk main Allahumma lakasum tu. Makan je lah bismillah, makan je. Cuma bila lepas makan minum tu, bacalah hadis, bacalah bacaan zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya kita baca. Alhamdulillah kita perisai Muslim tu sudah diberi. Ada sahabat kita ni dia tempah dah perisai Muslim, zikir pagi petang, dia balik nak bagi hadiah kepada orang. Alhamdulillah, siapa yang berminat jumpa ana, kita akan, kalau yang sekitar Kuala Lumpur, Selangor tu mungkin penerbit akan pergi hantar ke rumah. Hantar ke rumah, nak bayar rumah boleh, bayar sini boleh. Dengan harga istimewa untuk haji dan hajah yang nak bagi secara percuma kepada sahabat-sahabat selepas daripada haji ni, insya-Allah. Jadi boleh kita bagi. Ini mudah. Zikir pagi petang jangan lupa. Zikir pagi petang waktu solat ke tak solat ke, ada apa ni, ada wuduk ke, apa ni, dalam haid ke nifas ke, boleh baca, tidak masalah. Sebab dia panggil zikir pagi petang tu ibarat perisai. Perisai bagi seorang tentera. Tentera dia kena ada perisai. Kita kena ada perisai ke tidak? Kena ada perisai. Jadi perisai kita apa? Zikir pagi dan petang. Itu dipanggil perisai.
Jadi kita kena jaga para jemaah sekalian supaya kita tidak ketinggalan kelebihan-kelebihan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perisai Muslim itu menarik. Alhamdulillah, ini di antara adab-adab yang perlu kita kena belajar lah. Kemudian di antara adab laginya, iaitulah kita kena bertanggungjawab lah dalam masalah aurat. Masalah aurat ni saya bagi sekali lagi, haji dan hajah kita dah bagi risalah tu, bukalah risalah tu. Risalah tentang aurat. Tajuk pun kita buat tajuk menarik. Tajuk dia auratku marwahku. Comel ke tu? Comel tak media tajuk? Ya, auratku marwahku. Kalau orang ada marwah, aurat dijaga. Dia dengan suami tak ada aurat. Suami isteri tak ada masalah. Dia nak pakai apa dalam rumah dia, ikut dia nak pakai apa. Jadi di luar rumah kena jaga. Kita dah bagi tu. Buka tu. Dia mudah ya skill dia. Yang boleh buka di luar rumah, muka dengan tangan sampai pergelangan tangan. Ada setengah hajah dia tak biasa pakai stongan. Biasa dah pakai stongan. Biasa bila? Waktu solat ya. Lepas solat tak pakai. Dia kita kena pakai. Waktu nak makan ke apa. Cuma baru ni ada soalan tentang waktu di Mina. Dia kata payah sangat nak tanah nak pakai stocking kan basah. Kita kata mudah-mudahan Allah Taala maaf lah kepada kita kerana itu saat darurat. Tapi kita jangan tertipu dengan anak-anak kita. Tengok gambar tu. Gambar belakang tu kan. Tengok ni. Gambar bawah tu gambar tak patuh syariah. Bila dah tudung, dia ingat kita bertudung tu cukup dah. Tak lagi. Bertudung tu satu. Ni yang bawah tu, ketak-ketak tu. Belilah baju-baju yang cantik. Ada setengah hajah ni, dia beli baju di Mekah. Lengan dia besar lagi ni. Nampak pakai bulu ketiak. Nampak contohnya. Bila kita tegur, kenapa pakai baju lengan besar tu? Ustaz, saya beli Mekah ni. Aduh, kata Abu Jahal duduk Mekah juga dulu. Mendiang Abu Jahal pun duduk Mekah juga. Bukan makna beli Mekah ni tak jadi lulus. Dia beli tu untuk orang Arab. Arab dia tak campur laki-laki perempuan. Dan dia ada di luar ni untuk dia pakai abayah. Abayah tu baju hitam dia tutup. Bila dia majlis kahwin, kalau nak tengok Arab sengoti, gilah majlis kahwin. Kalau ada majlis kahwin sehari dua, kita tanya Muslim mana lagi ke tak? Tapi balik subuh. Balik. Dia jangok pelik punya pota kau rambut 400-500 dia upah tu. Dia panggil Arab kata mikias. Mikias ni berhias lah berjangok. Tak ada lah. Bagas-bagas keni lutut apa keni ada belakang situ. Jadi dia, dalam kumpulan dia tak campur. Itu ikut dia lah. Sama-sama dia. Jadi kita jangan masuk. Jadi kita ingat di antara satu yang hadis yang saya rasa bimbang lah. Tengok ni. Selepas pada gambar tu nampak tak? Lepas daripada gambar renungan. Jumpa renungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Mana zaman Nabi itu tak ada orang jahiliah dah, pakaian semua comel-comel belakang. Yang pertama, satu kaum yang memegang rotan seperti ekor lembu yang merotan mangsa. Maksudnya penguasa yang zalim. Mana zaman Nabi tak ada orang zalim, sebab Nabi yang berkuasa. Siapa dia nak zalim lagi? Tapi lepas Nabi wafat, mari Sayyidina Abu Bakar. Tak ada apa lagi, Umar. Kemudian mari ujung-ujung tu, marilah mulalah penguasa-penguasa yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tak bincang yang pertama, kita nak hadis yang kedua. Yang kedua, Nabi kata tak tengok zaman dia wanita-wanita yang berpakaian tetapi separuh telanjang. Pakaian telanjang. Kerana memakai pakaian nipis atau ketat. Jadi hajah ni saya letak kategori kita dengan aurat ni ada 3 pakaian. Tulis itu. Yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat tu yang cukup syarat, cukup SOP tu dia panggil tutup aurat. Yang kedua, menudung aurat. Apa makna tudung aurat? Apa makna tudung? Kita macam tudung saji kan. Nipis lah. Saji nampak makan yang bawah tu, cuma kucing duk pusing nak masuk tak boleh dah. Pakaian nipis. Jarang. Itu dia panggil menudung aurat. Yang ketiga, banyak sekarang ni membungkus aurat. Dia bungkus macam mana? Ketat. Dia pakai baju t-shirt, lepas tu dia pakai stongan di sini. Tak jadi. Itu tidak tutup aurat nama dia. Jadi hajah, jagalah penampilan diri. Tak ada siapa boleh nak kata kita balik Mekah dah kan. Setengah orang dia hajah akan terima kritikan.
Kutuk-kutuk kawan tu ada, Allah hajah pakai stokin lah bagi pejabat. Kita pun merah telinga. Biarlah. Ala dia nak kata dak, engkau patut jawab, engkau patut pakai juga. Kita ni sama-sama, Tuhan kita satu je. Sama-sama masuk dalam kubur lah ke, haji ke, hajah ke, tak hajah ke, kita nak pergi kubur ya. Sebut. Tengok Nabi kata apa? Pakaian tapi ketat, macam telanjang. Menampakkan susuk badan yang berjalan dengan lenggang-lengguk, gaya menggoda. Kepalanya bergoyang laksana bonggol unta. Ni satu, bonggol unta ni masalah. Ni akak dia punya sanggur tu akak tinggi tu. Tak boleh tu. Ni ada orang tanya baru ni. Dia kata, Ustaz, sekarang ni kebanyakan hajah rambut pendek. Saya tak tahulah hajah depan saya ni pendek ke macam itu urusan masing-masing. Sebab dia kata bila kita bertudung, kalau rambut panjang jadi basah, lambat kering dah. Jadi busuk dalam tu. Cina-Cina yang kafir tu rambut dia panjang-panjang sebab dia tak bertudung. Jadi terbalik pula, hak muslimah ni rambut pendek. Hak non-muslimah tu pula rambut panjang. Dia tak tudung. Tapi dia nak suruh jadi nampak tinggi, pergi beli pula rambut pelesu macam bonggol, buat bonggol unta pula sendiri. Awak dah tak ada dah bonggol unta, kenapa pergi tambah pula? Ni nak masuk dalam hadis ni. Walaupun rambut pelesu, itu dia panggil bahaya. Nabi kita larang menyambung rambut. Ni ada setengah rambut pendek, waktu majlis kahwin kena suruh panjang pergi rambut pelesu. Haram perbuatan itu tu. Termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam 50 perkara yang saya akan bagi link nanti, dengarlah insya-Allah. Nak download siap-siap dah. Masuk dalam alat-alat media yang ada ni, MP3 ke apa dah. Dengarlah atas kereta ke mana-mana biar ada. Nabi kata apa? Mereka itu tidak akan masuki syurga dan tidak akan dapat mencium baunya, sedangkan bau syurga itu boleh dicium dalam jarak jauh sekian-sekian yang jarak. Maknanya bukan tak boleh masuk terus. Orang yang beriman akan masuk syurga, cuma oleh kerana dia tersekat dengan pakaian tadi, jadi dia kena pergi ke pembalasan dulu, lepas tu bila bersih barulah masuk. Jadi kita tengoklah dalam masalah aurat, bukan isteri saja, bukan hajah sajalah. Ada setengah fenomena hari ni, ibu cantik, anak dibiarkan. Pakai ikut pakai tak ikut patuh syariah. Kenapa kita takut dengan anak kita sendiri? Ada juga makcik-makcik yang tua-tua ni, bila anak dah pakak besar, dia kata, Ustaz, minta maaf lah, saya tegur dah 2 kali, 3 kali dah tegur anak dia. Tapi anak dia bagi amaran. Dia kata, mak nak suruh saya balik raya kapur ke tak? No, jangan tegur, saya punya pakaian. Hak berat laginya, ni, hak bulan dia tak masuk. Tegur lagi bulan depan, tak transfer dah duit. Alah, makcik ni berkata, tak apalah, tak tegur lah, aku jadi saya tak bisu. Mari duduk pondok. Saya bagi warning. Mana-mana makcik ada di pondok, kalau anak mari tak patuh syariah, kita hambak kali ngemuk dia suruh balik. Balik pergi belajar pakai tudung molek-molek anak. Jadi anak dia pun hormatlah, anak masuk juga, carilah baju belum masuk pondok tu dulu. Pakai baju-baju lah, selimut masuk. Kita kata hot selimut tu pakai ketat dah tu selimut. Kita bukan ekstrim. Dia kata orang pondok ni ekstrim lah. Dah Islam ganas. Ganas apanya? Kita kesian ke dia. Nak ke awak masuk neraka dengan sebab pakaian? Simple sangat-sangat. Orang wanita ni adalah Islam mudah yang masuk dalam syurga. Siapa kata payah? Saya ingat nak buat kuliah kaum muslimat tapi masa tak ada. Tak ada. Kita buat petang lah dak. Boleh insya-Allah. Muslimat saja, muslimin duduk kat luar tu. Dengan bawah. Dengan bawah. Bukan nak hasut muslimat tapi nak suruh dia jaga suami dia molek-molek siap. Insya-Allah taala. Jadi ini di antara yang kita nak sekarang, aku seorang haji dan hajah, yang biar nampaklah dari sudut penampilan biar berbeza. Balik dulu baju ketat, sekarang ni baju tak payah ketat-ketat lah. Wangi-wangi yang pun jangan duk pakai. Nabi larang berwangi di luar rumah. Dalam hadis ni jelas Nabi kata, tulis hadis. Ayyama imra'atin istaqtarat. Mana-mana wanita yang pakai wangian, kemudian dia keluar daripada rumah dia melalui depan laki-laki yang bukan mahram sampai boleh hidung bau tu. Kalau pakai bau apa ni, hak bawah ketiak tak mau bau busuk tiak tu tak apa tu. Kalau bau busuk tiak bawah tak tengok kat kita. Yang itu dibenarkan. Tapi ni popiu ni hak perih ni serai tak. Jangan. Mana-mana wanita yang pakai wangian kemudian lalu di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahram, maka Nabi kata fahiyazaniyatun, orang ni label dia macam pelacur.
dosa tu. Kita tak katalah dia tu pelacur macam hak zina tu. Tapi maknanya sebab semua anggota ni zina. Zina mata tengok, zina telinga dengar, zina mulut bercakap. Tapi yang betul-betul kalau kata penzina tu hak dengan kemaluan tu lah. Jadi itu larangan hadis ni keras. Jadi kita nak pergi syurga, tapi bila kita langgar SOP, macam mana harapan kita dengan kita nak pergi ke syurga Allah Azza wa Jalla? Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara nasihat-nasihat aku seorang haji ni, mana kita kena letak penampilan kita biar betul. Kemudian dalam percakapan, dalam percakapan kita pun, kalau dulu suka cakap huha-huha tak, kalau jumpa kawan-kawan hilang, ketawa hilang, siapa lupa kau orang sebelah, janganlah. Hati-hati sekarang. Banyaklah kalau kita boleh lafaz salam tu banyak sikit. Jumpa kawan-kawan, Assalamualaikum, bagi salam. Malu nak bagi salam, malu. Setengah orang ni nak bagi salam pun malu. Lah, kita bagi salam hari ni. Pak Haji mulanya salam. Masuk rumah bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau orang bukan Islam bagi salam macam mana nak jawab? Wa'alaika. Dia kena jawab juga. Alaika. Hanya kata Sam. Marah dia, Sam tu mana mampu. Jangan. Dia bagi salam pada kita, kita jawablah salam dia tu. Kecuali dia tu berniat jahat macam orang Yahudi dengan Nabi tu. Memang dia niat nak kata tuduhkan Nabi. Lepas tu Nabi suruh jawab Waalaikum Assam. Jadi kita bagi salam. Banyak dah cara-cara. Dan dalam kereta kita pun gambar-gambar hok duk kata-kata monyet-monyet tu buanglah dah. Ramai kau banyak kereta hajah kita ni hok monyet. Ada. Bergayut gitu. Setengah orang tu habis dia kata dia kata monyet kena. Kata monyet. Lepas tu anak dia pula dalam tu kata lebih kurang anak dia hok kata. Hok saya sedihnya. Anak kita mengaji universiti 4 tahun. Fakulti pengajian Islam tu. Waktu kombo mak bagi monyet kan anak. Nyanyi tu. Ada tak bagi monyet? Monyet lah tu. Monyet orang putih nama dia tu. Budak pun nakak monyet kata tolonglah mak dia pun pergi monyet kan Allah Akbar. Bagilah coklat-coklat, bunga-bunga okeylah. Apa kelebihan je bagi monyet kan anak tu? Apa kelebihan je? Ada kelebihan? Tak ada kelebihan apa-apa. Saya pergi kombo anak ni. Siapa pakak bagi monyet belakang? Kata apalah anak kita ngaji 4 tahun bertarah monyet ya anak kita. Mana tak ada adat, tak ada etika apa tak. Kita kata jangan. Dia kata koloklah abah anak ni. Orang bagi monyet, dia tak panggil monyet, dia panggil apa? Bel. Bel tu monyet lah, monyet bahasa orang putih. Kita ni punya orang putih tak apa, lalu agak tak. Banyak dia kata di kereta tu. Anak dia dalam pula tempat trafik lain duk jelai kau kata. Kata bahasa budak ni lebih kurang hak mak dia kata tu. Patutlah jadinya buat zon negara situ. Tak usah. Jadi rumah kita bersihkan. Di antara rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ingat, malaikat ada berapa kategori? Ada malaikat yang rahmat, ada malaikat yang mencatat amalan. Hak catat amalan tu dia masuk gimana pun dia akan ikut. Tapi malaikat rahmat tak akan masuk dalam rumah yang ada patung, ada gambar-gambar, yang ada bunyi-bunyi, yang lagu-lagu muzik-muzik tu. Ingat baik. Jadi kalau rumah kita bersihkan gambar-gambar. Takkanlah gambar perkahwinan tak boleh juga. Ginilah, buat satu bilik galeri gambar. Gambar konvo, gambar kita kahwin dulu. Gatul dalam bilik ni. Kita kalau sakit jangan duduk situ. Malaikat rahmat tak masuk. Dia panggil bilik apa ni? Tidak mesra malaikat. Dia panggil room no malaikat. Kita tak bagi pelik dalam tu belakang ni. Kalau rasa nak mati jangan duduk situ. Kita duduk di bilik surau kita tu. Rumah kita kena ada surau kan. Kita buat macam bilik satu surau. Tempat kita tahajud situ, tempat kita solat duha contohnya. Kalau boleh hapus semua yang tak baik tu hapuslah. Gambar-gambar penyanyi, pelakon, tak ada kerja apa. Allah saya sayang dia ni. Awak ingat molek Nabi sebut dalam hadis almar'u ma'aman ahabba. Bila seorang sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni dibangkit bagaimana esok? Nabi kata seorang itu akan dibangkit bersama dengan orang yang dia sayang. Jadi kalau kita gantung gambar penyanyi tu, makna kita sayang tak sayang? Tanda sayang ke tak?
balik buang. Aku tak sayang dah dia. Balik tukar semua, beli gambar Kaabah, beli gambar ayat kursi, gantung situ ayat kursi, tak apalah tak baca pun. Letak gambar bunga-bunga, cantik, tak ada masalah apa-apa. Kalau kita ada gambar kita hak tutup aurat dak, bolehlah letak tepi-tepi tu. Sebab ni kadang-kadang gambar dia tak tutup aurat. Letak di luar tamu, semua orang mari tengok. Oh, cuma make up lah. Ajah ni zaman muda tu tak? Patut Abang Haji dia gila ke dia pun. Jadi dia mari macam-macam ulasan dalam hati orang tu. Kenapa kita tutup aurat? Kenapa mau nak apa ni? Nak dedahkan gambar-gambar lama tu. Apa kelebihannya? Tak ada kelebihan apa pun. Dia simpan balik gambar-gambar. Kalau ada patung dalam rumah, ada tak patung rumah kita? Monyet. Monyet anak mai, dia panggil anak patung. Budak-budak mai campur lepas tu tak ada masalah tu untuk budak-budak mai. Tapi ni gambar-gambar patung beli di London ke, gambar pakai topi hitam tu kan. Situ. Apa saja gambar, tak kira lah, ia makhluk bernyawa. Termasuk gambar kambing, gambar unta, gambar-gambar yang ini, buang ke habis semua. Itu gambar di antara gambar yang menyebabkan malaikat rahmat tak boleh masuk dalam rumah kita. Jadi kita buatlah rumah kita tu rumah yang mesra malaikat. Sebagai seorang haji dan hajah, banyaklah kita cuba ubahlah dia punya persekitaran yang tidak mesra syariah. Ubah. Kalau haji dan hajah ni ketua pejabatlah haji utamanya tak. Kalau kita ni ada pejabat sendiri syarikat, balik ni cubalah ambil satu ruang untuk kita solat jemaah situ dengan staf. Kan menarik. Boleh buat tak? Ada dah ruang solat. Ada buat. Kalau sempit buat luas sikit, cari ruang-ruang yang kalau sempit benar kita hafal kapek ya kat luar tu kan, biar boleh solat jemaah. Menarik. Ada banyak syarikat yang saya pergi, dia kata kami ni asar kita akan solat jemaah dulu, baru boleh dia punya tanda punch out dia punya keluar. Solat jemaah, tanda dia solat jemaah. Jadi kita kata alhamdulillah, Allah Taala berkat. Kita kena ikut Allah. Berhenti solat jemaah je boleh, berhenti solat ni mengganggu dia punya produktiviti kita, masyarakat kita ada lah. Kita berhenti kerana Allah. Kita hidup di bawah rezeki Allah Taala beri. Kenapa kita tak nak ubah persekitaran tu? Nah, jabat-jabat kita kalau ada yang ruang-ruang yang boleh kita letak kata-kata hikmat, ambil hadis-hadis kata hikmat tak situ. Nah, Allah Taala melihat apa yang kamu buat, tulis itu. Tak payah SPRM, kalau dia baca ayat tu dia pun tak berani dah. Tulis apa. Tuhan lihat apa yang kamu buat, rezeki yang baik datangnya daripada sumber yang halal. Siapa dia ponting kerja rezeki taklah, tulis ayat-ayat dah. Tulis kata-kata hikmat daripada isteri kata, abang saya sanggup berlapar kerana kalau tidak ada makanan, tapi saya tak sanggup menahan api neraka kalau awak balik benda yang haram ke rumah. Itu kata-kata yang positif yang kita boleh letak. Jadi para jemaah sekalian, banyak lagi lah. Yang pentingnya dari sudut pakaian, dari sudut penampilan, tak syaratlah balik Mekah ni mesti pakai pure sentiasa 24 jam, tak juga. Tapi tak usah lah pakai pelik-pelik macam Arab tu. Tak, mentah kau pak haji ke, pakai luar 3 suku jalan. Jadi jalan duduk pergi mari nak pergi masjid. Kita pakailah yang comel-comel, beli jubah-jubah banyak sini. Tak, pergi masjid pakai yang orang panggil sopan. Dan banyak lagi lah alat adat yang kita ada. Tuan-tuan haji dan hajah, bolehlah saya buka peluang lah untuk kita bertanya dia dalam tajuk aku seorang haji dan hajah ni. Dipersilakan. Siapa dia tanya, dia boleh hadiah. Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada persoalan dalam perbincangan di ruang bukan kira pasal sunnah. Ya. Okey, ada pendapat kata kehidupan Nabi sebelum masa kecil sampai sampai umur 40 tahun itu tidak sunnah, dan selepas tu baru dikira sunnah. Boleh tak Ustaz jelaskan sikit pasal itu? Yalah, sebelum Nabi kita menerima wahyu, kita tak kata lagi itu satu sunnah. Tetapi perbuatan Nabi walaupun daripada kecil, Allah Ta'ala jaga dia. Tak ada dia buat benda mokka, benda maksiat, tak ada. Pernah hatuk dia sekali bawa dia nak pergi tempat pesta. Pesta kepok Jahiliyah masa tu. Nabi tidur ya. Dia pergi tidur, sampai Datuk dia balik pun tidur. Dia mana Allah Ta'ala jaga. Lepas tu dalam kitab kata hafizal ilahu karamatan li Muhammadin.
Allah Ta'ala jaga kemuliaan Nabi itu daripada dia kanak-kanak lagi. Tak pernah terjebak dengan benda yang tak baik. Tak ada. Jadi itu, kalaulah kita kata, memanglah sunnah itu setelah berlalunya, turunnya wahyu. Tapi sebelum turun wahyu pun, sifat Nabi itu sifat yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang rusak. Tak ada yang rusak. Jadi itulah kita kalau boleh nak membesarkan anak-anak kita dalam suasana yang baik. Salah satu daripada 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayang aras pada hari kiamat esok, syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang membesar kerana beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu dia tu. Mana dia tak buat maksiat walaupun dia budak kecil. Ada budak-budak yang baik macam ni. Alhamdulillah, kita tengok sekarang ni dia panggil sahabat masjid, remaja masjid, ada kan? Di kumpulan ni awal lagi dia datang. Dulu pada ayah dia pun tak mari lagi. Kadang-kadang ayah dia tak pergi masjid pun, anak dia tolong pergi. Banyak berlaku. Hari tu saya pergi ceramah sebuah masjid besar di sekitar KL lah. Ustaz, bising Allah Ta'ala maha tahu. Saya nak ceramah tak boleh. Siapa pengurusi diri tu pergi pegang budak-budak tu. Mana ayahmu? Dia kata ayah tak mari. Dia kata pengurusi kata cakap je tak boleh mak saya, maaf Ustaz. Ayah dia tak mari. Dia hantar anak je sebab habis ini masjid. Allahu akbar. Ayah dia tu duduk apa di rumah. Kita kata ni masalah kes berat kita. Jadi kalau ayah dia mari, tengok anak bising dia pergilah juga ambil cakna dah. Jadi kita projek kita sekarang ni kita dia panggil masuk syurga sekeluarga tu kena ada. Satu lagi yang kita kena ada, dia panggil adab istizan. Bila pergi rumah orang, jangan masuk terus dalam rumah. Kita kena minta izin. Jangan pergi apa ni, bagi salam depan pintu, jangan. Ni buka pintu, Assalamualaikum. Tak jawab dia pergi pakai dapur lagi. Makcik ni baru sudah basuh kain, berkembang gatal kata kena pergi pakai. Woi, Pak Haji lalu kat ni, ya Allah dia. Bertepik kau tu. Tak baik. Kita kena bagi salam. Sekarang ni memanglah rumah besar-besar. Kalau bagi salam 3 kali kat pagar memang tak dengar. Bagi salam dengan loceng, dengan apa ni, telefon, mosak ada. Saya dah sampai. Dia orang bersedia lah. Sama juga bilik-bilik hajah-hajah ni, jangan dia masuk ketuk pintu. Saya nak tengok bini saya. Bini orang 3 orang lagi tu buat apa? Main-main dia. Itu dipanggil adab. Silakan soalan seterusnya. Hari ni orang tanya soalan, hak pertama kitab cantik ni. Zikir morning evening ada belakang ni. Tengok orang putih hari ni. Siapa dia nak tanya soalan cepat. Habis ni saja. Tanya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dari sisi sunnah ni Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz tu wajib tu sunnah memang clear lah. Yang apa ni sunat pun clear. Tapi ada perbuatan yang Nabi tak buat kan. Tapi sekarang ni ada pula amalan-amalan lain masuk kan. Jadi macam mana kita amalan tu disahirkan baik lah. Ya. Jadi kita nak bersunnah dengan benda yang Nabi tak buat. Tapi masyarakat buat. Sekarang ni kita kena tengok dalam sudut apa. Kalau kita buat tu dari sudut kehidupan, dari sudut dia panggil benda yang adat istiadat, itu tidak jadi masalah. Tapi yang saya bimbangnya, kita nak mensunnahkan satu amalan yang tidak disebut oleh Nabi. Saya tengok macam buku ni, sama sahabat kita mana, dia buat buku. 9786, dia punya nama dia. Macam-macam dia punya kelebihan, ada beratus kelebihan bawah. Jadi kita kata siapa yang ada authority, yang boleh beri pahala sekian-sekian kita baca. Itu yang dia kata, itu yang dilarang. Kita larang. Tapi kalau gitu contohnya, saya nak baca, hari ni saya nak baca 1 juta, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Baca, tak ada masalah. Tapi kalau awak siapa dia baca 1 juta ni, confirm orang ni mati husnul khatimah, masuk dalam kubur, malaikat tak akan tanya, kubur pun tak akan himpit dia, di akhirat esok dia berjalan naik kapal terbang contohnya. Nak melintas siratal mustaqim. Kita kata ini siapa yang bagi? Itu yang jadi kesilapan kitanya, sebab kita beri pahala tidak melalui sumber yang autentik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, buku-buku yang macam ni tinggalkanlah. Nak baca. Tapi janji-janji yang pelik jangan. Macam ada jenis selawat tu. Siapa dia selawat sekali, lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Kita kata subhanallah. Kalam Allah Taala ni jadi kecil, yang besarnya selawat yang awak reka. Itu jangan. Itu kita berbeza dalam masalah nak menetapkan satu benda. Nak buat. Saya nak solat 1000 rakaat malam ni, contohlah kita. Solat. Tapi kalau ada janji-janji itu tidak boleh. Mai tanya soalan. Penanya yang kedua diberi. Hari ni kita 2 soalan, kita bagi ke muslimah. Tak ada muslimi saja. Silakan. Nanti dulu muslimah. Sebab takut habis hadiah. Salah. Ya. Ya. Bagaimana dengan apa tu wind chime tu yang
contoh bila angin pukul dia bunyi. Dia panggil dia malaikat juga tak masuk rumah-rumahnya ada loceng-loceng tu. Buanglah tak sedap bunyi. Gantung tak apa, tak usah bagi bunyi lah. Jangan bagi bunyi. Jangan belaga lah letak plastik sebelah tu. Alah, pandai ya kita reka. Dia kalau kita tak nak satu benda, kita boleh modify. Yang tak boleh modify-nya apa dia? Quran dengan sunnah je tak boleh. Hak lain itu boleh lah kau modify. Tak ada masalah. Jadi soalan yang ketiga diberi. Seorang lagi muslimat. Silakan. Sekarang ni ada macam satu trend amalan Yasin 7 Mubin. 7 Mubin. Tu tak ada lagi tu cara tu. Baca nak baca Yasinnya. 7 Mubin tu mah dia punya tukar-tukar ayat, baca pula pusing pula. Kita kata tak payah. Jangan dia buat pelik-pelik. Dia kata kalau baca ni, dia maknanya sedapnya saya baca belaka tu. Hak kelebih orang ni. Dia kata kalau baca gini-gini sudah mujarab. Dulu saya rezeki payah sekat amal hak ni jadi dah ni. Kita kat jumpa belaka hak dia nak. Sama juga dengan testimoni dia panggil ni. Dia panggil testimoni tahu. Kalau kita iklan ubat ke apa tak, ada lalu orang tulis kat bawah tu. Saya dah cuba. Pernah tak buat kerja lah kita? Ke tak pernah? Tak pernah jadi testimoni. Tak. Dalam hadis Nabi kata, Nabi kita larang an-najas. Najas ni geng-geng tali baru yang jual buah pasar borong ni. Lelon terbuka. Contoh kita kata Hanis RM10. Dia pun cakap 11. Yang ni 12, yang ni 15. Itu najas dia panggil. Saya tengok isu najas ni berlaku kepada testimoni yang ada lah ni. Orang tu bukan nak beli, tak beli pun. Tapi bila kita tok ubat ni, dia betul dia bawa. Saya dah cuba. Mak saya buang tongkat dah. Dengan sebab pakai ubat ni, hilang sakit lutut. Kata buat tongkat sungguh, mak mati pergi hospital. Ini dia panggil. Itu semua testimoni. Jangan terlibat, jangan jadi tali baru geng-geng testimoni ni. Sebab kalau betul kita dah makan sihat sungguh, tak apa. Tapi banyaknya dia upah. Suruh orang cakap, suruh puji kita sendiri pada juga. Tak, kita letak Facebook ramai geng bawah pakat like nak jadi dapat 500. Ada pelik sekarang ni. Ustaz-ustaz diri pun saya ni akan cukup 500, saya doakan awak boleh mari haji. Ni berapa cerita ustaz karut lagu ni. Tak, ustaz pun nak main like juga. Saya petang ni akan pergi ke Arab, pergi ke Kaabah pukul 4.30 petang. Siapa nak kirim doa tulis kat bawah. Ni apa mazhab lagu ni? Ni mazhab dulu dia panggil e-wallet. Wallet apa benda ni? Jenis berapa nama? Hak jenis hak e-wallet ke apa? Hak doa wallet apa benda tu? Ada satu masa fenomena tu. Hak Nabi ajar kita berdoa bizahril ghaib. Doa mustajab ni kita doa tanpa diberitahu kepada orang. Itu mustajab. Kita dengar dalam grup, orang ni sakit, orang ni uzur, orang ni sekian-sekian. Kita kira apa, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit aku dan penyakit orang yang berpesan supaya sembuh. Malaikat pun duduk belakang kita, amin, engkau sembuh sekali. Kita tengok sahabat kita duduk sedih, duka cita, kita doa ya Allah hilangkan duka cita dia. Malaikat aminkan kita. Tak ada rugi apa. Ni dak ni saya pukul 4.30. Ustaz Chauki kata pukul 4.30 saya akan masuk dalam depan depan Kaabah, akan live di situ. Tuan-tuan boleh tulis di bawah apa doa yang nak dibaca. Apa dia ni tak apa, dia bagi bintang lah. Ini semua dia panggil satu fenomena nak cari like, nak cari apa ni, cari apa benda ni, cari glamour. Inilah penyakit riya, sum'ah di akhir zaman. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semalam bila kita buat sedekah kan, jemaah habis. Mana gambar? Kata tak ada. Saya mencelah kata tak ada gambar pun. Kita kan ikhlas, tak ada gambar lagi baik tak. Tapi bukan makna kita larang, cuma sambil-sambil gurau. Tuan-tuan ingat tak waktu kita baca pagi Jumaat, ayat pagi Jumaat kan, innama nut'imukum liwajhillah. Ingat ayat tu? Ayat apa dah? Buka tengok. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum. Tengok dalam tafsir ayat. Kami beri makan kepada kamu kerana Allah, bukan nak balasan, bukan nak apa. Sebagai ulama tafsir kata, kalau kita beri makan kepada orang, beri hadiah kepada orang, kita kata doakan saya.
itu awak dah minta balasan. Minta bayaran dah tu. Sudah. Dah lepas kita pergi makan, ajak ambil gambar. Macam mana? Masuk tak masuk? Sudah, okay. Selfie. Jadi, itu pun sudah dikira ambil bayaran. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, bila dia suruh pembantu dia pergi bagi sedekah ke orang, dia kata, mu dengar dia kata apa? Mu dengar dia cakap apa? Kalau orang tu balas kita dengan doa panjang-panjang, mu doa balik ke dia. Sebab aku tak nak dia ambil pahala sedekah aku tadi. Sampai begitu sekali dia punya tinggi darjat. Tak salah kita ajak orang rumah kita makan, kemudian kita suruh dia berdoa, tidaklah satu salah, tapi darjat dia tidak tinggi. Ni kita kadang-kadang ustaz ni nanya. Panggil ustaz pergi rumah saya lah. Kita pergi siapa-siapa, maya ajak tu. Sudah maya ajak. Sudah semaya ajak kejap keluar baby pula. Tak, itu cukup jambu. 2 kerja. Keluar pula air, tiup ustaz. Pak 3 dah kerja. Bagi capuk tasbih pula, tahlil 4 kali. Tengah hari tu 4 kerja, sudah suruh makan laksa. Mana ada orang Melayu makan laksa tengah hari Zuhur? Makanlah nasi mandi. Kita kata banyaklah kerja ni, kerja masyarakat kita ni. Dia buat nanya ke ustaz. Ya, kerjanya banyak, menu tak kena. Nanya. Jadi nak bagi, kalau nak bagi kerja banyak, bagilah makan dia sedap sikit. Dia bawa keluar nasi mandi apa dia. Ni makan laksa tengah hari. Saya tahu, tapi saya kita orang Kelantan tak makan laksa tengah hari, makan nasi. Saya tegur lah. Yang pentingnya biarlah kita dalam bab kita sedekah ni sedekah yang baik. Baiklah, kita buka soalan laki-laki dan perempuan, silakan. Ya. Doktor. Ni doktor ni. Contoh. Doktor nak dia ada antara perkara yang boleh dijamak kerana darurat dia panggil. Jamak tanpa qasar. Maknanya kita tak boleh tinggal. Kalau kita pembedahan ni kita jangka tadi habis pukul 4. Tapi dia punya komplikasi apa benda masuk tak. Kita luar jangkaan. Kita terpaksa kena bagi lagi. Jadi kita ketika itu kita kena, bila nak habis waktu Zuhur, kita kena niat jamak takhir. Saja aku jamak takhir Zuhur dengan asar. Tapi tak ada sampai maghrib. Lepas pada asar pukul 6 tak habis lagi, kena cari doktor lain yang dia pergi solat dulu, tapi kita tukar. Boleh. Ada juga sebagai ulama kata, kalau terlalu darurat macam dalam peperangan yang dahsyat, tak boleh nak berhenti. Kalau berhenti, orang akan tembak kita. Ketika itu bolehlah kita sambil solat sambil buat kerja. Dia panggil, tapi rasanya masih ada lagi doktor lain yang boleh bantu, pembantu-pembantu lain. Jadi kita cubalah. Yang penting jamak kerana darurat itu berlaku, boleh dibuat. Ada juga yang tanya, ustaz, kalau kita kenduri anak nak jamak boleh? Soalan yang berkaitan. Kita kata kalau takat kenduri taklah darurat mana tak. Darurat apa? Berhentilah 5 minit solat Zuhur. Awak tahu dah nak Zuhur, ambil wuduk siap-siap lah kan. Sebelum pakai samping tu ada orang azan kat solat dah tepi tu. Bawa sejadah siap-siap dah tempat catering tu, kita solat. Boleh je. Jadi jangan kuat sangat. Bila dia buka sangat jadi lega sampai tak ada skru pula berat kita. Jadi kita kena ambil apa ni, keadaan yang suasana lah. Orang Arab senang dia kenduri. Dia satu masa dia tak mari lama-lama. Pukul 12 malam dia tak makan. Kalau tengah hari dia suruh mari pukul 3. Dia akan angkat sekaligus. Lepas pada tu tak ada. Mari lepas asar kau beli nasi diri. Tak ada dah. Kenduri kita sudah habis. Mudah. Jadi banyak di bawah. Kalau tengok dalam kuliah saya yang saya ceramah di hospital USN, di tajuk dia solat ketika terdesak. Jadi kita adalah bincang pandangan ulama-ulama fiqh, orang sakit yang boleh dijamak, doktor-doktor perubatan yang boleh jamak sebab keadaan yang terdesak itu penting. Wallahu a'lam. Saya akan sekarang ni ada orang beramal. habis dah hadiahnya. Ada orang beramal, dia tak rujuk pada hadis, dia tak rujuk pada Quran. Tapi dia pergi pada satu penilaian yang orang kata general. Dia pergi pada soal nilai. Mungkin nilai positif.
ada sekali dia sekolah pun dia buat satu konsep amal khair. Kan? Jadi adakah ini bila dibuat boleh mencakupi keperluan sunnah ataupun keperluan sunnah dan juga keperluan tuntutan Al-Quran, kita dapat ayat yang khusus berkaitan dengan itu. Tapi mungkin tak tahu ayat ni, hadis ini. Tapi dia berlegat pada tiga sudut dia. Nilai positif dan juga amal khair. Dia tak boleh. Dia gini, ada benda duduk di bawah umum. Dia panggil haji umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Allah Taala sebut. Hendaklah kamu tolong-menolong bantu dalam perkara yang baik dan takwa. Asal ke benda tu boleh buat kebaikan, boleh ya kita buat. Nah, yang contohnya kita buat apa-apa saja, nak bantu pelajar miskin ke, nak bantu orang susah ke, kita macam-macam dia punya NGO yang ada hari ni, itu termasuk dalam perkara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, cuma yang saat ni yang kita bimbangnya masalah nilai baik, dia punya aura, atau jangan main. Ini dia panggil New Age, ajaran baru sekarang ni, ajaran batiniah yang berlindung di sebalik motivasi-motivasi. Itu bahaya. Ada buku yang dulu murid saya, sekarang ni dia jadi pendakwah hebat. Tajuk dia panggil amalan kebatinan dalam ilmu motivasi sekarang ni. Banyak buku tu. Penting. Dan dia juga telah kumpul di Malaysia ada 60 agama. Bukan mazhab. 60 agama. Tak kira mari daripada Jepun, daripada Korea yang masuk ke Malaysia ada 60 agama. Nanti saya tunjuk gambar dia. Kalau haji dan hajah berminat boleh masuk ke web dia tu. Bagus. Dia ni pelajar kita dulu di Kias, tapi sekarang ni dia buka satu pusat. Dia panggil Perlis Wisdom Wisdom ke apa? Pernah pergi? Cantik dia punya perbahasan tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan saya? Berbalik pada soalan sahabat saya tadi, untuk solat masa bekerja, contohlah masa kita ada pembenahan yang panjang kan, katalah saya sempat solat zuhur tapi kita takut nanti lepas operation tu kita melanjut ke asar. Boleh tak kalau kita jamakkan siap-siap jamak takdim, tapi katalah operation kita tu habis awal, masih ada waktu asar, kita perlu solat balik tak? Kalau waktu kita niat tadi memang darurat sungguh, jadi kita tak perlu ulang balik lagi. Macam kita sekarang ni kita travel. Kita jangka sampai di rumah pukul 5, pukul 6. Jadi kita pun niat jamak takhir awal-awal lagi. Tiba-tiba laju pula, tak ada jam, tak ada apa, sampai rumah orang tak asar lagi. Jadi kita tak perlu lagi solat asar kali yang kedua. Sebab waktu jamak tu kita berhak. Kita berhak. Tapi kalau rasa saya rasa ni macam lama, jadi kita pun jamak. Tapi oleh kerana dia tak berlaku darurat sangat, jadi asar nanti kena solat pula asar dia tu. Yang zuhur tu sesalah kan dia jamak takdim. Wallahu a'lam.